Tahukah anda apakah teknik untuk menjawab soalan morfologi dalam SPM Bahasa Melayu berdasarkan format terbaru KSSM? Dalam video ini, cikgu akan menjelaskan teknik untuk menjawab soalan morfologi yang berkaitan dengan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Pertama sekali, cikgu akan menjelaskan maksud kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif serta contoh soalan dalam bahagian morfologi yang berkaitan dengan kedua-dua kata kerja tersebut. Sebelum tu, mari kita lihat tip umum bahagian morfologi. Bahagian morfologi dikemukakan dalam soalan 1 bahagian A kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Soalan ini wajib dijawab. Soalan bahagian ini merangkumi aspek-aspek yang berikut: kata ganti nama, kata kerja, kata bilangan, penjodoh bilangan, kata adjektif, kata seni nama, kata pemberi, kata hubung, kata keterangan, kata majmuk, kata nafi, kata ganda, kata istana, akronim dan lain-lain lagi. Apakah teknik untuk menjawab soalan morfologi? Pertama, baca arahan soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci yang terdapat dalam soalan. Jika soalan meminta calon senaraikan 3 kata kerja transitif, maka calon perlulah mencari 3 kata kerja transitif yang terdapat dalam petikan. Kemudian, bina ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan yang diberikan. Biasanya, panjang petikan yang diberikan untuk soalan 1 morfologi adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Calon perlu membina ayat sendiri. Calon tidak boleh mengambil ayat daripada petikan atau daripada keseluruhan kertas soalan. Jangan menipu ya, pemeriksa akan tahu. Jumlah ayat yang perlu dibina bergantung pada kehendak soalan. Jumlah markah yang diperuntukkan bagi soalan 1 adalah tidak tetap, iaitu bergantung pada kehendak soalan. Skema pemarkahan bagi soalan 1 morfologi adalah berbentuk analitik, iaitu berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam jawapan. Apakah tip untuk membina ayat untuk bahagian morfologi? Pertama, bina ayat yang tepat dan gramatis bagi setiap kata yang anda pilih. Pastikan tiada kesalahan ejaan atau kesalahan tata bahasa dalam ayat yang dibina. Jangan tambahkan imbuhan pada kata yang diberikan ketika membina ayat. Jangan bentuk ungkapan, kiasan, jokan kata atau simpulan bahasa daripada perkataan yang diberikan ketika membina ayat. Jangan bina ayat yang tidak logik seperti memiliki kuasa sakti atau menggunakan ayat yang terlalu dramatik sehingga tidak difahami maksudnya. Mari kita lihat contoh soalan morfologi yang berkaitan dengan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja transitif dan 1 kata kerja tak transitif. Kemudian, anda dikendaki membina 1 ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Mari kita baca petikan yang diberikan. Perdana Menteri mengingatkan rakyat agar memakai pelitup muka dan mencuci tangan menggunakan sabun. Langkah-langkah menjaga keselamatan diri perlu diambil oleh setiap orang agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan dan tidak mengabaikan aspek kebersihan diri. Rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara akan dikuarantin selama 14 hari. Orang ramai dinasihati agar tinggal di rumah. Elakkan daripada menghadiri sebarang bentuk perhimpunan dan melancong ke kawasan berisiko yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan virus berbahaya ini. Marilah kita terus berdoa agar negara kita bebas daripada COVID-19 ini. Pertama sekali, calon perlu memahami maksud kata kerja. Apakah itu kata kerja? Kata kerja ialah kata menerangkan perbuatan yang dilakukan dan terbagi kepada 2 jenis, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
Kata kerja transitif ialah kata kerja menerangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat iaitu subjek terhadap sesuatu benda iaitu objek. Kata kerja ini memerlukan objek atau penyambut untuk melengkapkan maksudnya. Misalnya, mengambil, menduduki, mengharungi, mengatasi, mengemukakan dan sebagainya. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja menerangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat iaitu subjek terhadap diri sendiri. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut atau objek untuk menyempurnakan maksudnya. Misalnya, menyanyi, menangis, berjalan, bersenam, tidur, makan dan sebagainya. Apakah cara untuk menjawab soalan ini? Pertama, kenal pasti kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif yang terdapat dalam petikan. Kemudian, pilih dua kata kerja transitif dan satu kata kerja tak transitif yang terdapat dalam petikan. Bina satu ayat bagi setiap kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif yang anda pilih. Pastikan tiada kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa dalam ayat yang anda bina. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Mari kita gariskan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif yang terdapat dalam petikan. Perdana Menteri mengingatkan rakyat, jadi mengingatkan ialah kata kerja transitif kerana rakyat ialah objek. Agar memakai pelitup muka, jadi memakai ialah kata kerja transitif kerana memerlukan objek iaitu pelitup muka. Dan mencuci tangan, jadi mencuci ialah kata kerja transitif, iaitu tangan ialah objek. Menggunakan sabun, menggunakan ialah kata kerja transitif kerana sabun ialah objek. Langkah-langkah menjaga keselamatan diri, jadi menjaga ialah kata kerja transitif kerana keselamatan diri itu ialah objek. Perlu diambil oleh setiap orang agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan dan tidak mengabaikan aspek kebersihan diri. Jadi mengabaikan ialah kata kerja transitif kerana memerlukan objek iaitu aspek kebersihan diri. Rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi pulang tu ialah kata kerja tak transitif kerana tidak memerlukan objek. Kemudian, orang ramai dinasihati agar tinggal tu ialah kata kerja tak transitif kerana tidak memerlukan objek di rumah. Elakkan daripada menghadiri sebarang, menghadiri ialah kata kerja transitif kerana memerlukan objek, iaitu sebarang bentuk perhimpunan. Dan melancong ke kawasan, melancong ialah kata kerja tak transitif, ke kawasan berisiko, berisiko ialah tak transitif ya, yang boleh menedarkan diri, menedarkan ialah kata kerja transitif ya, di mana objek ialah diri, kepada jangkitan virus berbahaya ini. Marilah kita terus berdoa, jadi berdoa ialah kata kerja tak transitif agar negara kita bebas daripada virus COVID-19 ini. Mari kita cuba bina ayat berdasarkan kata kerja transitif yang terdapat dalam petikan. Anda hanya perlu memilih dua sahaja ya. Pertama, mengingatkan. Mari kita lihat contoh ayat. Ibu mengingatkan abang supaya pandai membawa diri ketika berada di luar negara. Yang kedua, memakai. Mari kita lihat contoh ayat. Kakak memakai baju kebaya yang cantik ketika menghadiri majlis rumah terbuka di rumah kawannya. Yang ketiga, menggunakan. Mari kita lihat contoh ayat. Muhammad menggunakan sebilah sabit yang tajam untuk menyabit rumput di halaman rumahnya. Yang keempat, mencuci. Mari kita lihat contoh ayat. Pembantu rumah itu mencuci pinggan mangkuk yang kotor di dapur. Yang kelima, menjaga. Mari kita lihat contoh ayat. Anggota polis ditugaskan untuk menjaga keselamatan negara pada setiap masa. Keenam, mengabaikan. Mari kita lihat contoh ayat. Sebagai seorang pelajar, kita tidak seharusnya mengabaikan pelajaran kita demi masa depan yang cerah. Yang ketujuh, menghadiri. Mari kita lihat contoh ayat. Aminah menghadiri kursus memasak kerana dia bercita-cita untuk menjadi seorang tukang masak yang terkenal. Yang ke-8, mendedahkan. Mari kita lihat contoh ayat. Doktor pakar itu mendedahkan bahawa jangkitan COVID-19 amat berbahaya dan boleh membawa maut. Untuk kata kerja tak transitif, kita hanya perlu bina satu ayat sahaja. Di sini, cikgu sediakan contoh-contoh untuk kata kerja tak transitif yang diperoleh daripada petikan.
Yang pertama, pulang. Mari kita lihat contoh ayat. Pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga pulang ke kampung untuk menziarahi datuk dan nenek. Yang kedua, tinggal. Mari kita lihat contoh ayat. Hazim berpendapat bahawa tinggal di kampung adalah lebih baik daripada tinggal di bandar kerana kita dapat menikmati udara yang lebih segar dan nyaman serta bebas daripada pencemaran alam. Yang ketiga, berisiko. Mari kita lihat contoh ayat. Warga emas tergolong dalam kumpulan berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi dan kematian akibat jangkitan COVID-19. Yang keempat, melancong. Mari kita lihat contoh ayat. Pada musim pandemik ini, orang ramai tidak disarankan melancong ke luar negara untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti virus COVID-19. Yang kelima, berdoa. Mari kita lihat contoh ayat. Sulaiman berdoa kepada Tuhan agar dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu semua calon SPM untuk mendapat markah yang tinggi dalam kertas 2 BM SPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin skor A+ dalam BM SPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye!